Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurika sari madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba al-hazana idha syi'ta rabbi sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan topik-topik menarik dalam kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15. Kita akan masuk kepada ada-ada masuk ke dalam tandas. Baik, Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kaki kirimu, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kaki kananmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala, atau tidak berkasut atau berselipar. Dan bacalah olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Alhamdulillah tuan-tuan ibu sekalian, hari ini kita masuk dalam bab yang saya rasa ramai tahu tentang adab-adab atau tata cara kita nak masuk ke toilet. Imam Ghazali meletak di sini yang pertama, urusan kita ke dalam wilayah itu apabila nak masuk mesti guna kaki kiri. Kerana apa? Siapa yang masuk kaki kanannya di sini, dia telah khilafus sunnah, dia telah langgar sunnah Nabi. Tidak berdosa, tetapi dia telah dapat seolah-olah satu bab kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni saya nak tanya, saya rasa minggu lepas saya dah tanya benda yang sama, 2 minggu lepas tu. Kenapa dalam Islam ada kanan kiri ni? Ingat tak? Saya dah tanya kan, kenapa kita nak masuk bilik air kaki kiri, masuk masjid kaki kanan? Agak-agak dia kenapa? Bertahun kita buat kan? Sunnah, betul sunnah. Tapi kenapa? Mesti ada sebab. Masing-masing buat tulis, masing-masing sibuk buat tulis. Sebab untuk otak kan. Dalam ilmu metafizik mereka menjelaskan, apabila kita guna kaki kita dalam keadaan yang betul, contohnya masuk ke toilet, pasar, tempat mazbalah, tempat sampah, kaki kiri, maka kaki ini menghantar isyarat pada otak kita dalam tempat ataupun dalam keadaan yang tidak baik, tidak bersih. Jadi kena cepat keluar. Begitu kalau kita guna kaki kanan ke tempat-tempat yang baik, masjid, rumah, madrasah, zawiyah, surau, tempat-tempat majlis ilmu, maka kaki ini hantar isyarat kita ke dalam tempat yang baik. Maka lama-kelamaan otak kita akan dapat otak yang bagus, yang rasional, yang positif. Sebab Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kun ijabiyan inda masyika, jadilah orang yang positif pada langkah-langkah kamu. Inilah langkah kiri yang betul, langkah kanan yang betul. Tetapi kalau masuk ke toilet pakai kaki kanan, masuk ke masjid kaki kiri, maka otak kita dapat isyarat yang salah. Sebab tu ada pandangan mengatakan, kalau kita ni jenis yang jarang mengikuti sunnah Nabi yang remeh ni, maka ada potensi boleh kena vertigo. Tahu vertigo? Penyakit vertigo tu. Kita duduk melayang kepala tu kan. Sebab otak kita jarang dapat isyarat yang betul. Baik, ada juga sebahagian ulama kata, kenapa kena masuk kaki kiri ke tandas? Kerana kaki kiri ini dia seolah-olah menahan badan kita daripada terjatuh. Dan hari ini ada dalam medical mengatakan, orang-orang yang senang jatuh, slip ni dekat bilik air ni, biasanya menggunakan kaki kanan bila masuk. Sebab tu kita kena betulkan balik. Masuk mesti kaki kiri. Salah kaki, kita masuk guna kaki kanan umpamanya. Ataupun kalau ada orang yang dia lebih teruja masuk bilik air, dia lompat dua-dua kaki dia masuk dalam bilik air. Itu boleh jadi jatuh dan otaknya ada masalah lah. Istilah keluar rumah, masuk rumah ni pula diceritakan masuk ke dalam rumah menggunakan kaki kanan. Sebab rumah ni tempat kediaman kita, kelamin kita. Keluar kaki kiri.
Tapi dari perbahasan ke situ. Keluar kaki kiri, pakai sepatu kaki kanan. Jadi mungkin kita keluar tu boleh pijak slipper kita dulu, masa nak sarung tu mula kaki kanan. Ini susunan cantik. Ada seorang imam di Jeddah, seorang alim, hidupnya daripada kecil tak pernah tinggal sunnah Nabi SAW. Ibunya, ayahnya ajak keluar nak mesti kaki kiri, masuk rumah mesti kaki kanan. Satu hari apabila dia dah meningkat dewasa menjadi seorang pendakwah, dia terdengar azan, dia dah terlewat nak pergi masjid, maka dia pun pakai baju cepat-cepat nak keluar. Dia terangkat kaki kanan nak keluar rumah, maka Allah pengsankan dia. Allah pengsankan dia, tak sempat dia keluar. Setelah dia sedar, isteri dia tanya, kenapa abang pengsan? Malam tadi makan kuih lapis ke apa ni? Kuih lopis. Darah naik, apa ni, gula naik. Kata hamba Allah Ta'ala, Allah pengsankan aku supaya tak buat benda makruh. Aku tak pernah keluar rumah gunakan kaki kanan, mesti kaki kiri. Sunnah Nabi. Allah tak bagi dia izin untuk membuat perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali menegaskan di sini, bab yang pertama dalam hidup kita untuk masuk ke dalam toilet mesti kaki kiri. Kita ajar anak kita, nak, kalau kau salah masuk kaki, kau stand balik nak. Kau stand balik, pakai kaki kiri masuk. Kau masuk pakai kaki kanan, kat situ ada kegembiraan bagi syaitan. Syaitan kata, ini yang kita nak ni. Satu sunnah Nabi pun tak tahu. Nampak tak? Kemudian dia baca doa. Sekurang-kurang doa itu yang biasa kita baca, apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ataupun kita baca, dianjurkan oleh para kiai kita, para habaib kita, sebelum masuk tandas kita baca Bismikallahumma. Hafal tak doa ni? Dia dua ayat je. Bismikallahumma la ilaha illa ant. Sebelum masuk ke dalam tandas, sebelum Bismikallahumma la ilaha illa anta. Itu je. Cuba ikut saya baca. Bismikallahumma la ilaha illa anta. Siapa baca doa ni sebelum masuk tandas, maka dia akan jadi invisible bagi syaitan dan jin. Ketika dalam tandas, syaitan, jin, makhluk-makhluk tak baik ini takkan nampak dia. Begitu kan? Siapa yang dah masuk tandas dia lupa, kemudian dalam tandas baru teringat, boleh dibaca dalam hati dia. Bismikallahumma la ilaha illa ant. Senang je tu doa dia. Mesti guna kaki kiri. Ada seorang alimah perempuan, ulama daripada bumi Oman. Namanya dia sebutkan sebagai nama Ummu Ibrahim. Dia tak nak sebut nama betul ya. Dia sebut nama dia sebagai ibu kepada Ibrahim, anaknya Ibrahim. Ini seorang alim. Dia kata siapa yang masuk ke tandas kaki kiri dengan doa, kemudian keluar dengan kaki kanan, sebelum dia keluar daripada tandas, Allah cahayakan jiwa dia, raga dia, roh dia, jasad dia semua. Itu baru satu adab tu. Sebelum dia keluar daripada tandas, Allah cahayakan jiwa dia, roh dia, jasad dia, raga dia semua siap. Itu baru satu sunnah Nabi SAW. Jadi ibu-ibu sekalian, saya rasa ibu-ibu semua komplit tiap-tiap hari apabila masuk ke tandas, tak pernah tinggal sunnah ni. Maka kita ajarkan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, jangan tinggal adab yang besar ini. Adab yang besar ini. Baik, kemudian Imam Ghazali meletakkan bahawa dalam tandas kita mesti elakkan apa-apa tulisan, buku, kertas yang ada nama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ada sebagian ulama mengatakan haram hukumnya kita bawa masuk tulisan itu dengan sengaja. Ada juga mengatakan makruh. Pada tahun hujung 80-an, ada satu hamba Allah ini, dia seorang mutawif haji. Ibu-ibu pernah dengar tak kisah ni? Dia bawa jemaah-jemaah pergi haji, rombongan haji kan. Kemudian dalam rombongan ini, mutawif ni selalu mengingatkan jemaah sekalian, kita dekat bumi Mekah ini agak sulit nak pergi ke toilet. Hotelnya jauh, tempat nak buat ibadahnya jauh. Jadi kita hati-hati. Bagi ibu-ibu juga katanya, bagi kaum Hawa jangan letak apa-apa nama ayatullah, ayatul Nabi, nama-nama Nabi, asma' Nabi
ataupun Quran dalam beg kita, dalam beg tu kan. Khawatir kita masuk toilet kita lupa nanti. Mutawif ni ingatkan jangan sampai terlupa. Kalau ada cincin yang nama Allah Muhammad tu, tanggalkan dulu, bagi orang lain pegang. Nak dijadikan cerita, satu hari apabila setelah beberapa hari mereka di bumi Mekah, ada seorang pasangan suami isteri ni. Si isteri kata, abang jom, saya nak pergi tak tahan nak pergi toilet ni, teman jap. Dia pun pergi toilet. Isterinya pergi toilet, suami tunggu di luar toilet. Ingat cerita tentang kalimah Allah. Setelah isterinya di toilet, bila dia keluar daripada toilet, maka kelihatan seluruh tubuh badan isterinya ini seolah-olah jatuh ke dalam lubang najis. Semuanya, minta maaf cakap, semuanya macam tai penuh dengan najis. Orang tutup hidung kata, astaghfirullahaladzim, aib. Dia kata, aib apa ini? Suami dia kata, kenapa awak ni jatuh kat lubang najis ke? Dia kata, tak ada pun. Mana ada, saya buang air kecil je. Tengok betul-betul, kata. Si isteri tengok kat cermin dalam toilet, tak ada. Dia pakai telekong, bersih. Si suami kata, apa awak buat ni? Seluruh badan daripada atas sampai bawah semuanya tai, najis. Keliru, tak tahu. Larilah pergi masuk ke bilik hotel, mandi dan sebagainya. Si suami tadi dia report kepada mutawif. Dia kata, tuan guru, ni isteri saya begini. Kata, cuba cek dekat beg dia ada apa. Bila cek, ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Ini kata tuan guru tu tadi, mutawif tu kata, taubatlah pada Allah SWT. Jangan sekali-kali bawa kalimah Allah atau buku atau surah Yasin atau nama-nama Nabi ke dalam toilet. Itu tidak disukai oleh Allah SWT. Tempat kita buang najis kan. Sebab tu ada fatwa daripada banyak negara-negara Islam mengatakan, hatta handphone kita, kalau ada ringtone nasyid, ringtone azan, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Boleh jadi ringtone itu atau nasyid itu baru nak didendangkan, belum lagi nama Allah kita dah buka, kita dah angkat kan. Ataupun tengah ada orang call kita, keluar Quran pula, keluar surah Quran pula, kita buat ringtone kita. Tak habis ayat Quran tu kita dah tekan, kita jawab. Itu tidak dibolehkan. Lebih worse lagi, kita bawa ke dalam toilet, dia berbunyi kat toilet pula, azan ke, Quran ke apa ke, itu pun tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sebab tu orang kata akhir zaman nanti, bila semua dah meninggal dunia, yang masuk syurga tu handphone kita. Sebab apa? Dia ada Quran, dia cukup time dia azan, dia zikir, kan? Semuanya handphone kita. Kita apa buat? Tak ada apa. Ini berkaitan dengan tandas. Kemudian Al-Imam Ghazali meletakkan bahawa lepas kita dah buat adab-adab ini, satu lagi bab adalah menutup kepala dan kaki. Menutup kepala dan kaki. Dalam Reader's Digest dia mengatakan, memang betul dalam toilet ni, dalam lantai toilet yang basah ni, ada satu ulat warna merah yang tak boleh nampak di mata kita. Setiap kali kita masuk dengan barefoot, dengan kaki ayam, maka ulat ni akan masuk kat kaki kita. Siapa yang tak pakai slipper, terompah, maka ulat ni akan masuk duduk dalam kaki kita. Ibu-ibu kalau ada masa yang terluang, bawa mikroskop tu, tengok kat bilik air tu, ada tak? Boleh nampak kan? Ada maggots warna merah tu, dia akan berkeliaran. Memang tak nampak di mata kasar kita. Siapa yang masuk dengan kaki ayam, barefoot, tak pakai slipper, sepatu sebagainya, dia akan masuk dalam kaki kita. Itu akan membawa penyakit sebenarnya. Sebab tu dalam Islam, bila buang air mesti kena pakai slipper, mesti kena pakai sepatu. Kalau kita pergi travel umpamanya, kita pergi umrah, kita pergi bercuti, kalau boleh kita bawa satu slipper spare untuk bilik air. Biasanya jarang kita tengok hotel-hotel ataupun kita pergi umrah sekalipun, di toilet-toilet di sana, di hotel tak ada disediakan slipper. Kita berkampung seminggu, 2 minggu kan, kita kena jaga adab tu, kena jaga sunnah Nabi dalam bilik air tu, mesti kena pakai slipper, sepatu. Kemudian kena tutup kepala. Kalau kita buang air besar lah, buang air kecil, buang air besar, afdal lelaki dan perempuan tutup kepala. Ada rumah-rumah orang tertentu dekat luar bilik air dia letak topi cowboy, kan? Nak masuk bilik air pakai topi cowboy, itu kan boleh. Ada pakai cap, boleh. Hatta kalau tak ada apa-apa nak tutup kepala, ambil gayung tu letak kepala pun jadilah. Asalkan tutup kepala kita. Kenapa dalam bilik air kena tutup kepala? Mesti ada sebab. Agak-agak ni kenapa? Syaitan berak. Pandai je, mana dapat hadis tu? Sebab apa agak-agak?
Nampak kotor kan? Tempat yang paling mulia dalam badan manusia adalah kepala. Oleh sebab itu, bila masuk ke dalam toilet, untuk menutup ilmu kita, zikir kita, fikiran yang baik itu dengan tutupnya tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ceritakan dalam research orang-orang tertentu, dia kata dalam bilik air ada 3 segi ataupun 3 saluran angin. 3 saluran angin. Angin ini terkumpul daripada kotoran yang ada dalam bilik air itu. Jadi bila kita pakai sesuatu yang menutup kepala, kotoran itu tak akan terlekat pada kepala kita, pada rambut kita. Kan? Boleh jadi orang yang berdiri di mandi, dia berdiri dalam keadaan berdiri, maka dia kena angin atas. Boleh jadi kita tengah mencangkung ataupun tengah buang kecil, kita duduk, maka ada satu saluran atas, satu saluran tengah, satu saluran bawah, angin yang berlalu. Angin ini membawa kotoran. Jadi kita kena tutup kepala kita supaya tak kena kotoran-kotoran yang ada dalam, kotoran-kotoran hissi yang tak nampak dalam bilik air. Sebab tu dianjurkan tutup kepala. Especially waktu kita nak buang air besar, kena tutup kepala. Hatta diceritakan dalam kitab-kitab lain, kalau tak ada benda nak tutup pun, elok kita letak tangan pun jadilah, supaya isyarat kita menutup kepala kita, menutup ke tempat yang paling mulia. Begitu boleh. Boleh. Ada pun dalam tandas kita boleh minta doa supaya Allah lindung kita, jaga kita. Kita baca zikir, boleh? Boleh, dalam hati boleh. Atau diceritakan orang-orang soleh dulu, mereka dalam bilik berkaitan dengan mandi ataupun buang air, bila mereka terpaksa memakan masa yang panjang sebab nak dapatkan air susah, saluran air kecil apa semua, mereka akan baca Quran dalam hati mereka. Mereka hafal Quran kan, repeat Quran sikit supaya tak luput bacaan Quran itu. Padahal tengah mandi ni baca Quran kat hati, tapi dalam hatilah, jangan disebut-sebut. Itu dibolehkan. Jadi kita mesti kena tutup kepala kita dan kaki kita. Baik, Imam Ghazali sambung, dan ketika engkau keluar daripada tandas itu, hendaklah engkau baca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ataupun sekurang-kurangnya minimum kita baca ghufranaka 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Berilah keampunan kepadaku. Kenapa? Seolah-olah kita istighfar kan bila kita keluar bilik air. Kenapa? Sebab takut dalam bilik air tadi terlebih air, terlebih sabun. Kalau pergi mandi dekat hotel terbawa balik sabun, kan ada gitu kan. Dia tak pakai sabun, dia bawa balik pula. Dia pantang tu. Jadi kita sebut ghufranak, ghufranak, ghufranak. Kan ada satu hamba Allah tu, dia bila buka laci rumah dia penuh dengan barang-barang hotel. Daripada bantalnya, selimutnya, toiletries, 3-in-1 coffee, itu pun dia bawa balik juga. Kita tanya kenapa bawa balik ni? Mahal Ustaz, satu hari RM60. Kata Allahu Akbar. Ada macam tu, dia buat collection geram kan. Boleh, sebab kita dah bayar, tak ada masalah. Tak ada masalah, tu boleh. Itu bab remeh-temeh hotel tak apa. Cuma bila kita berhadap bahagian kita dalam bilik air tu, bila kita keluar, kita mesti ada doa. Mesti ada doa. Kalau nak bawa balik barang-barang yang ada dalam bilik air tu, itu tak ada masalah lah. Tapi janganlah buka pipe dia ke tiles dia kan, itu tak boleh lah. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja sebelum engkau qada hajat. Dan jangan engkau istinja dengan air di tempat qada hajat ini. Ini kalau di tempat yang tak pakai mangkuk tandas. Dan hendaklah engkau istibra', melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan yang banyak, supaya tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk, dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Jangan pula engkau membelakangi yang demikian itu, dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang
Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana khawatir bahawa engkau terkena percikan seperti sabda Nabi SAW, inna amata azabil qabri minhu, sungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripada ini daripada sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Ini ada beberapa perkara. Yang pertama, Imam Ghazali kata sebelum masuk ke toilet kita mesti bersediakan alat-alat untuk istinja. Ini zaman dulu lah, bawa air, bawa batu dan sebagainya. Adapun sekarang kita dah ada sistem toilet yang canggih, tak perlu ada persediaan lah. Cuma ada sebahagian ulama-ulama sekarang khalaf mengatakan afdal kalau kita masuk toilet, kita kena cek ada air ke tidak. Kadang-kadang tempat canggih pun tak ada air. Kita dah buang air besar semua, tengok tak ada air, tak biru muka. Macam mana nak buat? Cek dulu air ada ke tak kan. Kemudian afdal kita pam dulu, pam tandas tu. Sebab dah banyak cerita, diceritakan dalam toilet bowl itu kadang-kadang ada haiwan, ada katak, ada ular kan. Baru-baru ni dekat Manjung Perak ada satu student universiti, dia tak tahan nak buang air, dia pergi toilet lah, toilet dekat masjid. Elok dia tengah buang kecil, tengah buang besar tu keluar ular, gigit peha dia. Nampak tak? Masuk hospital dia, sakit dia, kena patut dengan ular. Jadi keadaan tu kita takut, gelap, tempat sejuk kan. Ada setengah-setengah reptilia ni dia suka tempat sejuk, lipan umpamanya. Kadang-kadang kena pam air kan. Kadang-kadang bila air tu dah lama tak digunakan. Jadi afdal, ini termasuk dalam kata-kata Imam Ghazali, cek dulu, buka lampu, buka air, pam dulu, tengok agak selamat, baru kita pergi toilet. Kemudian ada satu penegasan daripada Imam Ghazali, waktu kita buang air kecil, kita kena ada satu sistem namanya sistem istibrak. Pernah dengar kan? Istibrak, berdehem-dehem, lelaki dan perempuan. Kenapa kena istibrak? Itu mengeluarkan sisa-sisa kencing dalam tiup, dalam pundi kita. Ada sebahagian ulama mengatakan cukup sekali atau 3 kali. Tetapi pakar-pakar perubatan mengatakan afdal 7 kali kita istibrak. Perempuan pun sama, istibrak 3 kali ataupun afdal 7 kali. Keluarkan semua sisa-sisa kencing daripada saluran pundi kita, lelaki khususnya lah. Kemudian kita urut bawah badan kita tu, keluarkan semua segala kotoran. Bagi lelaki yang ada masalah kencing tak tus, dia ada beza kencing tak tus dengan kencing tak lawas. Itu ada perbezaan. Kencing tak tus ni dia bila buang yang kecil, dia ceritakan bila dibangun tu masih lagi ada sisa, dia duduk balik, bangun balik ada sisa lagi. Allahu Akbar, tak habis. Ada sebagian kata kena jalan 40 langkah, ada yang kata kena istibrak. Seorang macam ni dia istibrak je. Ada seorang doktor kata orang yang kena taktus ni, kencing taktus ni, dia istibrak, lepas tu dia letak tisu dekat ujung kemaluan dia, macam sedut air tu keluar kan, sedut. Duduklah lama-lama sikit, dalam beberapa minit, selesai betul-betul yakin, baru dia kena keluar. Kalau dia tak yakin, dia rasa nanti bila dia tengah sembahyang, tengah rokok nanti terkeluar sikit, itu kencing tak lawas. Jadi apa dia kena buat? Ini ada perbahasan, nanti kita akan masuk. Setiap kali lepas masuk waktu solat, dia kena pergi toilet, dia kena bersihkan kemaluan dia, dia kena tutup pakai tisu atau apa-apa kain perca, dan dia kena ikat supaya kencing tu tak keluar sangat. Dan waktu dia solat nanti, bila keluar kencing, dimaafkan. Sama halnya bagi perempuan yang ada masalah darah istihadah, darah penyakit. Dalam 1000 perempuan kadang-kadang ada satu perempuan yang darahnya tak berhenti, kan? Especially orang perempuan yang pakai implan. Tahu implan kan? Dia letak kat tangan implan tu kan, supaya tak mengandung. Implan tu kadang-kadang sesuai pada setengah orang, kadang-kadang tak sesuai. Kadang-kadang dia akan panjangkan menstruation, 10 hari menstruation, 20 hari menstruation. So itu bukan menstruation, itu darah istihadah. Jadi kena solat lah. Jadi perbahasan ni sama, nanti kita akan masuk. Setiap kali lepas masuk waktu solat fardu, barulah dia pergi toilet, dia bersihkan semua darahnya, dia kena tutup, dia ambil wuduk, baru dia solat. Satu wuduk hanya boleh untuk satu solat fardu sahaja. Ini bagi orang-orang yang ada penyakit lah. Tapi saya difahamkan, bagi orang-orang yang ada masalah begini,
kencing tak tus, kencing tak lawas, perempuan-perempuan yang masalah darah, ada rawatannya. Ada rawatannya. Boleh jumpa doktor dan sebagainya. Ataupun sekurang-kurangnya Ustaz Hanafiah Abdul Malik yang kat Kuala Lumpur tu kan, dia ada bagi satu tips. Kalau kita ni, badan kita ada masalah angin atau kencing tak baik, ataupun kita ada apa-apa masalah berkaitan dengan otot, sakit-sakit otot, maka ambil 2 kilo. Ni kelas, buat kelas kesihatan lah kita kongsi. Ambil 2 kilo garam kasar, bukan garam lembut, garam kasar 2 kilo, tak boleh lebih, tak boleh kurang. 2 kilo garam kasar diletakkan dalam satu besin. Kemudian kita gaulkan dengan 100 gram lada hitam. Jangan ditumbuk, gaul je, gaul pakai tangan. Okey. Kemudian pastikan kering dan tapak kaki kita pun kering. Kaedahnya cukup mudah. Kaedahnya tenggelamkan kaki kita dekat garam tadi selama 20 minit, setengah jam. Pastikan kaki kita kering, garam tadi pun kering juga, tak boleh basah. Sambil kita tengok TV atau baca Quran, kaki kita tenggelamkan. Kita letak kaki kita kat besin tu, ambil garam-garam tu sikit, letak kat atas kaki kita, tenggelamkan kaki kita, letak je gitu. Segala angin, segala sakit otot, segala kencing tak lawas, kencing tak tus, ini semua akan boleh jadi baik insya-Allah. Buatlah seminggu. Selama garam tu masih kering, boleh pakai. Kita boleh guna, suami kita boleh guna, anak-anak kita boleh guna. Boleh makan masa sampai 40 hari ke. Selagi kering, basah je kena renew balik. Dia kencing tak tus, kencing tak lawas, boleh dirawat. Kalau kencing member, tak boleh dirawat. Faham tu faham lah. Boleh dirawat, boleh buat. Kita minta kita buat. Ataupun begitu juga, antara rawatan-rawatan lain untuk orang-orang yang ada masalah kencing ini, boleh buat urutan. Boleh buat urutan. Pergi jumpa pakar-pakar untuk yang pandai urut ni, perurutan ni, urutan tradisional ni. Kita boleh buat urutan dari badan kita. Afdal lepas tu kita buat, kalau kita yakin orang-orang yang boleh buat berbekam, kita bekam darah dan bekam angin. Bekam darah dan bekam angin. InsyaAllah badan kita boleh sihat semula. Boleh sihat semula. Ada satu hamba Allah, dia umur dia dah 60 tahun lebih. Dia buat urutan, dia buat bekam apa semua, rambutnya tumbuh hitam balik. Matanya kembali pulih, tak bagi semata dah. Muda dia, orang perempuan jadi muda dia, sihat dia. Lepas tu dia kata apa? Doktor kata setiap pagi lepas main subuh kena berjalan lebih kurang 10,000 tapak, 10,000 kaki, 10,000 langkah. Jalan je. Berapa kilometer tu? Mungkin 4 kilometer ke 5 kilometer ke. Jalan je. Itu rawatan dia kata. Segala bentuk gula yang berlebihan dalam darah semuanya akan berlebur. Ini rawatan yang terbaik. Jadi kalau kita nak buat begini, InsyaAllah sistem kencing kita akan jadi baik, pulih. Kalau kita tengok dalam perubatan yang baru moden pun, setiap sebulan sekali kalau kita mampu, ataupun 2 bulan sekali, kita pergi ke farmasi, kita beli satu obat namanya Ural. Pernah dengar tak? Ural tu kan, jadi dia bersihkan pundi kencing kita. Kalau ada orang kencing kotor sebagainya kan, kita bubur dekat air, minum, nanti kita nak terkencing je, tu dibersihkan lah tu. Kenapa kita kena buat rawatan begini? Supaya nanti kat toilet kita dapat kencing yang baik, bersih kita. Istinja tu jadi mudah. Istinja jadi mudah. Ada satu hamba Allah, dia ada masalah kencing, orang lelaki buat macam-macam rawatan, tak baik juga. Agaknya dia kurang yakin. Macam-macam dia buat, agaknya susah nak buat. Akhirnya dia pergi umrah. Mutawif kata apa-apa hajat yang kita ada masalah atau yang kita inginkan boleh kabul dengan banyaknya minum air Zam-Zam. Jadi hamba Allah dia minum, ya Allah, aku dah lama kena sakit kencing tak lawas ni, boleh tak ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Akhirnya dia minum, sembuh dia. Ini kaedah rawatan. Kalau kita yakin minum betul-betul dengan seluruh ketetapan hati kita, insya-Allah boleh lembut. Kalau minum jangan dalam keadaan tak yakin, rasa macam ni Zam-Zam ke apa ni, rasa lain je kan, memang tak sembuh lah.
Pada zaman Nabi SAW, datang seorang sahabat. Dia mengatakan, wahai Nabi, ayah saya ada masalah kencing, tak boleh kencing. Ibu-ibu kalau pergi hospital lah, saya pernah dengan rakan-rakan saya, kita pergi ke hospital-hospital tertentu, hospital kerajaan sebagainya. Kita nampak orang-orang lelaki umur dah 70 tahun, 80 tahun kena prostate failure kan. Dia jerit nama mak dia, mak dah meninggal 50 tahun dah, punya sakit tu, sakit tak boleh kencing. Kenapa tak? Sama pada zaman Nabi ni, satu sahabat dia kata bapak dia dah tak boleh kencing, dah 3 hari tak boleh kencing. Azab, dia kata sakit sangat. Kata Nabi dah buat rawatan dah Nabi dah buat macam-macam dah, macam-macam makan, belalai gajah, belalai lembu, semua dah makan, tak jadi juga. Kata Nabi, keluarkan sedekah. Ini kaedah rawatan juga dalam Islam. Keluarkan sedekah atas nama bapak. Maka sahabat tadi dia keluarkan sedekah. Besok Nabi sedang berjalan, jumpa lagi sahabat tadi. Kata Nabi, tak jadi juga, tak boleh, bapak tak boleh kencing lagi, dah hari keempat ni. Kata Nabi, keluarkan lagi sedekah. Anfik tunfik. Keluarkan sedekah, jadi baik nanti. Hari kedua, bila dah keluarkan sedekah pun sama juga. Datang jumpa Nabi, tak boleh Nabi, dah hari kelima ni. Kata Nabi, keluarkan sedekah yang terbaik, keluarkan sedekah lagi. Kali ketiga keluarkan sedekah dengan niat syifa, sembuh, barulah ayahnya boleh kencing semula, sembuh terus. Maka ini kaedah-kaedah rawatan. Kalau dah cuba macam-macam tak boleh, kita keluarkan sedekah dengan sedekah yang terbaik, niat sembuh, sembuh kita insya-Allah. Tapi sedekah tu yang terbaik lah. Janganlah bagi RM2, RM3, RM1, RM5 tu zaman bila punya sedekah tu. Yang terbaik lah, yang terbaik. Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas, Imam Masjid Bahalui sekarang di Singapura, dia komen tentang sedekah. Dia kata minimum paling rendah sedekah yang boleh kita keluarkan adalah membuat secawan kopi dengan niat untuk orang minum dengan niat sedekah. Itu pun boleh juga, minimum lah tu. Dia kata tak ada lagi lebih bawah daripada tu. Bawa air bagi orang minum kan, niat sedekah, niat sembuh, insya-Allah boleh juga. Boleh juga. Yang terbaik. Baik, kemudian Al-Imam Ghazali komen berkaitan dengan buang air kecil ini. Yang pertama, jauhkan diri daripada padang atau tempat yang orang nampak. Kalau kita pergi bercuti di laut umpamanya, ataupun mana-mana kepulauan, pulau-pulau umpamanya kan, mesti jauh daripada orang lain. Nak buang air kecil lebih besar, toilet tak ada, back to the nomad life, kita cari tempat orang yang jauh daripada pandangan orang, supaya tak terbau dan tak dengar bunyi. Itu semua aib daripada kita. Aib daripada kita ya. Kalau kita pergi ke Jepun hari ini, ada rakan-rakan saya belajar di sana, dia beritahu Jepun ni kan maju daripada kita. Toilet-toilet di sana, bila kita pergi, saya pun nampak kat YouTube ada, dia ada Swiss. So ada satu Swiss tu, kalau kita tekan, dia keluar bunyi macam muzik apa gitu, supaya orang sebelah tak dengar bisnes kita kat dalam tu. Nampak tak dia punya, apa orang kata, ke depan pemikiran mereka kan, supaya orang jiran-jiran di dalam bilik air itu tak dengar bunyi apabila kita buang hajat. Nampak tak mereka melihat gitu kan. Kemudian apabila kita buang hajat ini, ada satu lagi bab mengatakan membuka aurat itu di dalam bilik air, bukan di luar bilik air. Dan paling afdal, waktu nak duduk tu kita sing-sing sedikit demi sedikit. Itu adab kita dalam bilik air, sedikit demi sedikit. Jangan menghadap ke arah kiblat, matahari atau bulan kalau dalam keadaan tidak ada dinding. Ustaz Mahathir Haji Jul, ada seorang alim ni di Kuala Lumpur, dia kata keadaan sekarang kita buang air di toilet ada dinding. Apabila ada dinding, itu tidak ada masalah dah nak menghadap mana pun. Nak menghadap mana pun tak ada masalah. Tapi kalau ikut takwa kita, kalau boleh jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat. Begitu juga antara adab lain, Al-Imam Ghazali kata orang lelaki atau orang perempuan janganlah menghadap matahari dan bulan. Orang lelaki nak kencing agaknya, dia sakit hati dengan isteri dia menghadap matahari pula kencing gitu. Kenapa buat macam tu pula? Tak ada kerja. Ada seorang sepasang suami isteri, mereka hidup sampai 70 tahun. Setiap kali si suami ni mengamuk, marah, si isteri tak akan layan marah suami dia akan pergi duduk kat bilik air. Suami kata, bagusnya isteri aku ni, kalau aku mengamuk, marah, maki dia terus sembunyikan diri dia, tak nak bergaduh dengan aku. Bagus lah. Maka sampailah usia 70 tahun, si suami tanya, sayang, abang nak tanyalah,
awak ni akhlak baik betul lah. Kenapa? Setiap kali saya marah awak, maki awak pergi sembunyi kat toilet. Kenapa? Tak apalah abang, tak payah tahulah. Cakaplah, saya teruja, saya share benda ni kat kawan-kawan saya tau. Awak ni isteri yang luar biasa. Setiap kali saya marah awak, maki awak akan sembunyi kat bilik air. Bagusnya, kenapa awak buat gitu? Abang nak tahu ke? Cepat. Sebenarnya setiap kali awak marah saya, maki saya masuk bilik air, saya ambil berus gigi awak, saya cuci bilik air tu. Saya cuci toilet bowl tu, padan muka awak. Allah, menyesal aku tanya, kata. Ni orang perempuan jangan buat, jangan khianat begini kat suami, kesian orang suami kita. Ada pun dalam bilik air, janganlah begitu. Menghadap matahari, menghadap bulan, balas dendam dengan suami. Sebab itulah bila keluar kena baca doa ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ya Allah, ampunkan aku apa yang aku buat dalam bilik air tadi. Kemudian juga jauhkan diri daripada membuat maksiat dalam bilik air. Baik, dalam kitab Jauharatul Mauhub, Al-Imam Syekh Al-Kintani ini dia ada komen berkaitan apabila kita buang air kecil, jangan buang di lubang-lubang. Kita pergi travel, banyak orang lelaki umpamanya atau perempuan pergi camping sebagainya, kan tak ada toilet dekat atas gunung, atas bukit. Bila nak pergi toilet ada lubang tu, dia pergi buang naik kat lubang tu. Khawatir lubang itu adalah rumah kepada haiwan, rumah arnab ke apa ke, ataupun rumah kepada jin. Kan banyak cerita orang buang air dekat lubang, balik kena sampuk dia, kena rasuk dia. Rupanya jin tu marah dia. Awak kencing kat rumah saya. Awak kencing kat rumah saya. Kita tengah buat majlis, awak kencing kat rumah saya. Macam mana? Kan? Jadi dijauhkan begitu. Begitu juga dijauhkan dekat pokok-pokok yang ada buah. Pokok mati tak apa lagi. Pokok-pokok yang hidup. Kerana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kencing membuang najis itu telah menghina makhluk Allah yang sedang berzikir. Begitu juga jangan membuang air kecil dalam air yang tenang, kerana khawatir ada jin atau ada haiwan yang sedang hidup dalam tu. Dalam sains, apabila kita buang air kecil dalam sungai atau laut atau dalam swimming pool, merosakkan pundi kencing kita. Pressure tu kan, kita kencing, pressure kita tu tidak ada dalam keadaan tidak ada graviti, rosak pundi kencing kita. Itu yang masalah kencing tak tu sebagainya tu. Nampak tak? Orang lelaki yang suka kencing berdiri umpamanya kan, dia merosakkan sistem pressure air kencing tu. Maka ini apa ni orang kata, sumber penyakit berlaku dalam penyakit kencing dia. Begitu juga jauhkan diri daripada kencing di atas tanah yang keras ataupun tempat angin bertiup, kerana khawatir kencing itu datang terlekat dekat badan dia. Satu hari Nabi sedang berjalan, Nabi mendengar ada satu jeritan daripada kubur. Apabila Nabi tanya kepada Jibril, kata Jibril, ini hamba Allah yang dia tidak baik istinja dia. Setiap kali pergi toilet, air kencing dia kena dekat kaki dia, kena dekat pakaian dia, kena dekat kain dia, dia tak perasan dia pergi sembahyang. Maka apabila dia meninggal dunia, Allah azab di dalam alam kubur dia. Ini dalam bab istinja ni satu benda yang berat. Jadi kita kena khawatir, kena hati-hati supaya jangan terkena kita punya perkara berkaitan dengan percikan-percikan sprinkle air kencing kita. Ada juga pandangan dalam kitab Jauhara mengatakan untuk orang lelaki, ni kita ajar suami kita atau anak-anak kita untuk menjaga kesuburan dia, ada tips. Setiap pagi apabila dia nak buang air kecil, dia kena buat dua benda. Yang pertama, dia kencing dekat tempat yang keras, mozaik lantai tu kan, dia kencing kat situ. Kemudian yang kedua, ketika dia kencing, bila dia dah buang air kecil, bola buang air kecil itu, dia tahan sekejap. Faham tak? Maksudnya bila dia dah buang air kecil, dia dah mula tu, pause, berhenti sekejap. Nanti dia sakit kan, rasa macam tak tahan kan, baru dia lepas semula. Itu menguatkan otot-otot dalam pundi kencing dia. Boleh buat untuk orang lelaki pada pagi hari sahaja, sekali sahaja. Tiap-tiap pagi nak buang air kecil, dia buang air kecil dulu sikit, lepas tu dia berhenti, tahan sampai dia sakit dia punya alat dia tu, baru dilepaskan semula-semuanya. Maka dia akan memperbaiki kerosakan dalam rektil dia, dalam pundi-pundi dia. Untuk orang lelaki saja, untuk perempuan tak adalah. Untuk perempuan boleh makan pucuk ubi, pucuk betik, itu insya-Allah untuk memberi kesihatan, kesuburan.
Kalau di dunia Arab ini, mereka mengamalkan bagi pasangan-pasangan yang dah kahwin ataupun yang dah lama berkahwin tak dapat zuriat lagi, kadang-kadang ada kelemahan dalam alat kemaluan mereka kan, khususnya bagi lelaki afdal orang lelaki mereka minum air daripada campuran susu kambing dengan kurma. Cukup, dua ni je. Ambil kurma dalam 5 biji gitu, buang dia punya biji, dia blender dengan susu kambing, bukan susu lembu, susu HL tak jadi, mesti susu kambing yang fresh lah. Dia blender pekat-pekat, bagi dia minum, InsyaAllah ada potensi boleh dapat zuriat. Banyak yang mengatakan bila mereka amalkan minum begini, kesihatan mereka bertambah, rektal mereka jadi bagus, kesuburan mereka jadi baik, maka mereka tambah zuriat, dapat zuriat. Jadi kalau kita ada rakan-rakan atau anak-anak saudara kita, anak-anak kita yang belum dapat zuriat, suruh minum. Bagi lelaki je minum, tak apa. Ini cara-cara nak menjaga kesuburan apabila kita nak buang air kecil. Baik, Imam Ghazali sambung lagi, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis, dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat, dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, ini benda-benda yang kesat seperti tisu atau kertas, dan air. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua benda ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, kerana itu lebih afdal. Baik, cara duduk dalam bilik air ni kita tahu kan, biasanya kita cangkung, tapi afdal bila kita buang air kecil, beratkan kaki kiri, kaki kanan itu kita tolak ke depan sikit. Faham tak? Kita duduk cangkung, tapi kita tolak kaki kanan ke depan, kita berat ke kaki kiri, kalau boleh, kalau mampu. Kalau tak mampu tak apa, kita cangkung sahaja. Kenapa kena cangkung? Rupanya kita bila buang air kecil dalam keadaan cangkung, seluruh usus-usus kita terbuka dengan luas, dengan baik. Siapa yang duduk dalam toilet, yang toilet duduk tu, khawatir ususnya tidak dibuka dengan luas, itu yang kena sembelih dan sebagainya tu. Sebab tu hari ini ada satu kerusi mereka cipta, kerusi kecil untuk diletakkan bawah toilet yang kita duduk tu. Bila kita duduk toilet, bila kita pijak ke kerusi tu, kaki kita akan terangkat, seolah-olah kita cangkung juga, seolah-olah kita cangkung juga, pun boleh juga lah. Boleh juga. Ini supaya apabila kita buang air besar atau air kecil, dilawaskan semua, buka dengan sebaik-baik ini. Kemudian dalam bab istinja, ada pun zaman Nabi itu mereka menggunakan batu untuk betul-betul bersih. Tetapi hari ini, the modern society hari ini, kita ada sabun. Kita ada sabun. Jadi kalau istinja itu afdal kita sabun dulu, baru kita pakai air. Sama ada buang air kecil atau air besar, afdalnya kita sabun dulu, maka tidak ada bau, tidak ada kotoran dan tinggal, dan tidak ada sisa-sisa najis yang kita buang itu. Ini perkara baik. Bila kita pergi tempat-tempat yang tidak ada facilities, air pun tak ada, bolehlah kita guna benda kesat. Kalau tak nak, Ustaz, saya tak nak guna batu, sakit Ustaz, tak kerti guna batu, nanti batu tu jadi najis pula kan, tak tahu letak mana. Okey, kita guna tisu. Boleh tisu, kita main kecil lap pakai tisu, boleh. Selama mana benda tu kesat, selama itu boleh jadi istinja. Ataupun surat khabar yang tak ada nama-nama yang baik. Ini kita guna surat khabar, ada gambar-gambar orang, baik daripada tak ada misai jadi ada misai pula. Jangan buat gitu. Jadi kita guna benda-benda kesat yang baik, yang bersih. Ini cara-cara atau alat-alat untuk kita istinja. Adapun di rumah kita, kalau sekurang-kurangnya tak ada apa-apa alat, kita guna air sahaja, itu pun dah lebih afdal lah. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Boleh faham? Ada soalan? Ke tak ada soalan? Faham tak? Ada soalan? Tak apa, tanya je, jangan malu. Kita belajar ni biar ada reflection. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, kalau di kampung tu ada yang kecil, buang air kecil di atas rumput. Kalau rumput tu macam mana? Kalau dia tak pokok, dia tak boleh. Apa hukum kencing di atas rumput? Sebab rumput tu kan kita berzikir juga.
Soalan baik. Dia begini, dalam kitab Jawahara mengatakan sebaiknya jauhkan diri daripada membuang air kecil di mana-mana tumbuhan, sama ada pokok, rumput yang masih hidup lagi, kerana mereka ini berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bab rumput ni satu tempat yang kita pijak. So kalau tak ada tempat lain untuk buang air kecil, kat situ je ada tempat buang air kecil, itu masih lagi dimaafkan, tak ada masalah. Adapun pohon-pohon yang berbuah, pokok-pokok rambutan, pokok durian, kita kencing kat bawah tu, itu sama sekali tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Soalan lain? Ada? Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz, sekarang kan ada pampers untuk orang lelaki. Okey. Jadi kalau digunakan, boleh digunakan mudarat pada orang lelaki. Oh, okey. Perempuan pakai wang dia. Dan ada ni ada masa-masa ni. Jadi kalau keutamaan pakai itu boleh digunakan mudarat. Okey, berkaitan dengan alat pampers ni memang ada perbahasan. Dalam fatwa Muzakarah mengatakan bagi lelaki yang ada keuzuran, dia duduk, dia boleh terbuang air kecil sendiri, tapi dia masih muda lagi, masih aktif lagi, tetapi dia tak boleh kawal air kencing dia, dah buat rawatan pun tak boleh. Ketika itu dia menggunakan pampers itu dibolehkan dalam syariat untuk ambil wudu dan sebagainya. Dan mudarat itu tak ada, insya-Allah tak ada. Sebab rata-rata alat-alat pampers ini adalah alat-alat yang telah dikaji, diselia. Memang tidak ada masalah. Cuma hukumnya untuk dia semayang sebagainya, itu sama hukum dengan tadi kita katakan. Orang-orang yang ada masalah kencing tak lawas, kencing tak tos ni kan, mereka pakai pampers. Nanti bila dah sampai masuk waktu, mereka kena renew pampers baru, kena pergi toilet, istinja, pakai pampers baru, mereka ambil wudu, mereka semayang. Dan ketika mereka semayang ini, najis keluar, dimaafkan. Itu tak ada masalah lah, itu boleh. Tapi selama mana boleh buat rawatan, kita cuba. Mungkin ada potensi boleh sembuh semula. Ada soalan lain nak tanya? Ada? Tak ada? Tak ada, kita sambung sikit boleh? Oh ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kat rumah besar, toilet sama dengan tempat mandi. Jadi kita nak mandi untuk pada sebelum kita nak mandi, boleh buka. Soalan baik ni. Adapun toilet-toilet sekarang dia bergabung tempat mandi dan tempat buang besar. Macam mana nak tutup kepala ke tidak? Kalau toilet yang toilet duduk, afdalnya kita tutup lah, penutup dia tu, supaya tak keluar kotoran, bau daripada tempat kita buang besar tadi tu. Dan kita mandi tak payah tutup kepala lah, begitu. Sebab ini dah kira zaman darurat juga, zaman yang semua toilet digabungkan. Kalau kita ada kekuatan, wallahu a'lam, kalau kita ada kekuatan, afdal kita pisahkan toilet. Kita buat renovation umpamanya, bilik mandi lain, bilik toilet lain. Kalau ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, maka tak apa, dimaafkan. Kita mandi tu macam biasa je, buka kepala, tak ada masalah. Keadaan apabila buang najis itu sahajalah baru kita tutup kepala kita. Tapi ingat, waktu mandi pun kaki kita tetap kena beralas. Begitu. Ada soalan? Ada soalan? Kita sambung sikit boleh? Baik, sambung lagi. Imam Ghazali mengatakan, dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, muka surat 17, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, yang ini mencuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak dan menyebar ke tempat lain. Begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Jikalau belum berhasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu atau 7, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil, dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Kalau dalam keadaan kita tidak ada air umpamanya, kita boleh sejak menggunakan batu, 3 biji batu, 5 biji batu atau 7 biji batu. Di negara-negara luar, the western countries umpamanya, atau di dunia Arab, mereka makan itu, contohnya di Palestin atau di Jordan, mereka makan mesti menggunakan minyak zaitun. Bila makan menggunakan minyak zaitun, kita punya heavy meal kita banyak pakai minyak zaitun. Apabila buang air besar,
dia akan buang secara lawas dan tidak meninggalkan kesan dekat minta maaf cakap, dekat lubang dubur kita. Jadi nak istinja tu jadi mudah. Kalau dekat negara-negara kita makan makanan-makanan ruji kita ni, apabila nak buang air besar ada sedikit kesusahan. Jadi biasanya meninggalkan kesan dekat tempat keluar najis tu. So waktu begini kita nak menggunakan batu, mesti dalam keadaan berhati-hati. Mungkin 3, mungkin 5 biji batu, mungkin 7 biji batu baru bersih, maka digandakan bijian batu itu. Kalau guna batu lah. Kalau ada air, insya-Allah tak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa mudarat. Kita cuci sampai bersih, sampai tak ada kesan. Afdal dalam kitab Syiarus Salikin dia kata tambah sabun. Kita cucikan sabun itu. Menggunakan sabun itu. Kerana apa? Bersih badan kita daripada kotoran, bersih hati kita daripada was-was. Tak ada was-was lagi dah. Bersih dah insya-Allah. Dan janganlah engkau istinja dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat nifaq, munafik, dan peliharalah kemaluanku daripada kejahatan. Ini doa, nampak tak? Dia baca oleh Nabi SAW setelah istinja selesai, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nampak tak? Bersih hati kita. Lepas kita keluar toilet. Lepas kita toilet. Bukan. Waktu kita istinja dulu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah juga Imam Ghazali ada komen berkaitan kita nak baca doa dalam tanda sini, dalam hati. Contohnya sedang kita istinja, azan pula. Kata Imam Ghazali, jangan jawab azan dulu, dalam hati istinja dulu. Jangan baca apa-apa doa, kata Imam Ghazali. Selesaikan istinja, keluar dulu daripada bilik air, baru kita bawa doa-doa kita. Doa lepas ni keluar daripada tandas, doa selesai istinja, dan jawab azan satu persatu azan, walaupun azan tadi dah habis. Ini pandangan Imam Ghazali. Jadi kita istinja dulu, siap semua, keluar bilik air, kita baca doa bilik air dulu, doa keluar bilik air, lepas tu baru baca doa ni, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Sekali. Jadi kita keluar toilet itu dalam keadaan sangat bersih. Bersih kita. Sekali je. Kemudian, dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau membasuh akan tanganmu itu. Orang dulu tak ada sabun, jadi diguna material sebagai contohnya tanah ataupun gosok kat dinding. Dinding pun daripada tanah, bukan dinding batu. Yang kita buat hal, pergi rumah orang, kita canyir kat dinding dia. Kan? Bukan begitu. Dinding mereka pun daripada tanah dulu, clay kan. Adapun sekarang ni, bila kita dah telah mencapai kemajuan, kita guna je lah sabun. Jangan kita kembali pada nomad life. Mesti balik kepada keadaan kemudahan kita. Pakai sabun umpamanya, bersih-bersih. Dan orang-orang bertakwa itu, setelah mereka istinja, mereka akan mengambil wuduk walaupun di rumah mereka. Kat rumah tak ada apa-apa nak buat, tengok TV umpamanya kan. Lepas istinja, mereka akan ambil wuduk semula. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata, siapa yang telah istinja dan tidak mengambil wuduk, dia dalam keadaan hadas kecil. So seluruh harinya dia dalam keadaan hadas kecil. Maka orang-orang bertakwa itu selesai istinja dengan baik, mereka akan ambil wuduk. Wuduk yang paling malas apa dia? Niat, basuh muka, basuh tangan, kepala sikit, kaki sikit. Jadilah. Tu paling malas lah tu. Tapi ada pun ikut hadis Nabi SAW, tawadda'u wuduk seperti orang yang mengambil air sembahyang untuk solat. Kata Nabi, orang-orang yang nak tidur dekat rumah dia, orang-orang yang nak tidur pada malam hari, afdal mereka mengambil wuduk seperti nak pergi solat. Wuduk yang sempurna lah. Itu kaedah dia, supaya orang-orang Islam itu tidak ada dalam keadaan hadas kecil. Tak ada. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang sentiasa dalam wudu, yang pertama dia dalam keadaan solat, seolah-olah dia dalam keadaan solat, dan Allah panjangkan usianya dalam ketaatan. Maknanya dia dalam wudu, dia tengok TV, Allah kata dia dalam solat. Dia tengah makan, Allah kata dia dalam solat. Dia tengah berbual, Allah kata dia dalam solat, seolah-olah dalam solat je. Dan Imam Ghazali kata umur dia akan jadi panjang.
Dan ada potensi matinya dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang jarang dalam hadas kecil, kata Sayyidina Ali, husnul khatimah matinya. Tapi ditambah lagi, akan tetapi orang yang banyak berhutang, kata Sayyidina Ali, pendek umurnya. Apa tu? Apa kaitan tu? Macam tak ada kaitan pula. Orang yang panjang, apa ni, dalam wudu, panjang umurnya, tenang jiwanya kan. Tapi orang yang sentiasa dalam hutang, resah pemikiran dia, susah hatinya nak fikir macam mana nak selesaikan hutang ni, maka akan pendek umurnya dalam kehidupan. Nampak tak? Dia ada kata-kata mutiara Sayyidina Ali, dia kata siapa yang selalu meminum susu dan dalam keadaan wudu, maka Allah panjangkan istimdad umurnya. Siapa dalam keadaan hadas kecil dan dalam keadaan hutang, Allah akan pendekkan umurnya. Wallahu a'lam. Ini kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi inilah beberapa perkara berkaitan dengan adab kita masuk ke toilet, beristinja, cara Nabi SAW dengan penuh sunnah dan adab, meletakkan semua yang dituntut. Umpamanya kaki beralas, kepala kita beralas, dalam doanya, dalam keadaan hati-hatinya, maka tidak akan keluar seseorang itu kecuali dia telah keluar dalam bilik air dalam keadaan dicahayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersihlah kita tu. Hati pun bersih, fizikal pun bersih, niat pun bersih, keadaan untuk solat pun bersih, insya-Allah. Bersih kita. Wallahu a'lam. Baik, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Ada soalan, ada kerunsingan, boleh faham insya-Allah? Ada yang bertanya pada saya, dia kata dia dapat amalan untuk masuk ke tandas secara berundur. Dia kata dia belajar dengan guru dia. Guru dia ni bawa pandangan-pandangan tauhid umpamanya. Masuk toilet berundur, dia kata, supaya tak seolah-olah masuk ke toilet ni tidak, apa orang kata, menghadap benda-benda yang najis. Jadi kita jawab, ada pun para ulama mengatakan masuk ke toilet itu menggunakan kaki kiri itu secara maju ke depan. Kalau berundur, salah letak kaki, masuk hospital kita, jatuh kan, boleh jatuh ke belakang kan. Gitu. Begitu juga dalam kitab Jawharah mengatakan afdal, kalau kita rasa kita tidak ada kekuatan, takut umpamanya, sebelum masuk ke toilet doa dulu, ya Allah, lindungi aku daripada segala macam keburukan, supaya tak jatuh, tak slip dan sebagainya. Supaya kita terkawal ke dalam bilik. Itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Saya setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Masih ada lagi waktu. Ada soalan? Ataupun ada idea? Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni general. Dia menyebabkan macam pasangan mesti kan. Kalau dia bersama ni tak ada bilik air. So macam kena mandi wajib in-between dan dua tu kan, apa dia bersama kali pertama, kalau kena mandi wajib kali kedua atau apa? Oh begitu. Baik, tak apa, bagus, soalan ni baik. Kalau sepasang suami isteri dia bersama, adakah setiap kali dia bersama tu dia kena mandi wajib? Jawapannya tidak. Mandi wajib hanya sekali saja. Walaupun dia bersama beberapa kali, itu dibolehkan, bahkan itu ibadah antara sepasang suami isteri, maka mandinya hanya sekali saja, membersihkan tubuh badan dia. Tetapi ada penegasan daripada para ulama, afdal daripada satu kali bersama, untuk bersama yang seterusnya itu sekurang-kurangnya dia mengambil wudu. Kenapa kena ambil wudu? Kerana air apabila kena anggota wudu, badan kita akan segar semula, akan dapat tenaga semula. Itu ada. Itu afdaliyah lah, keutamaan. Tak buat pun tak apa. Tetapi bila mandi, bab mandi hadas, itu sekali saja. Kalau orang tu dah bersama 5 kali, nak mandi 5 kali, tak hijau muka dia. Tak perlu sebenarnya. Mandi sekali saja. Begitu juga, ada juga, nanti kita akan masuk dalam kitab bidayah, dalam bab mandi hadas. Afdal pasangan suami isteri bila dia dah bersama, afdal keutamaan sebelum tidur, itu afdal dia ambil wudu dulu, supaya tidurnya tidak dalam keadaan makruh. Orang yang hadas besar, kata Nabi SAW, tidurnya, makannya, minumnya semuanya dalam keadaan makruh.
So nak mandi susah, nak mandi nak kena banyak masa kan. Afdal ambil wuduk je lah. Kat sinki tu lebih kurang ambil wuduk yang wajib je, contohnya basuh muka, tangan, kepala sikit, kaki sikit, maka hilanglah, gugurlah perkara makruh itu. Tak makruh. Kalau ada kekuatan, kita rajin sebelum tidur itu kita mandi hadas besar dulu. Rumah kita ada heater umpamanya kan, buka heater, kita mandi bersih-bersih kan, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, baru kita tidur. Wah, tidur dalam keadaan cahaya sekali, baik sekali. Itu begitu. Jadi itu pilihan untuk kita lah. Itu kita ni manusia, ada kala kita lemah, ada kala kita ngantuk, ada kala kita tak larat. Jadi kita kena tengok stability kekuatan diri kita. Jangan kita paksa ya. Jangan kita ajar pada anak kita, nak kau mandi nak, kau tak nak mandi pula. Malam kau mandi tak? Pening kan? Bukan begitu. Mandi hanya sekali saja. Boleh dibuat lepas bersama, boleh dibuat sebelum solat fajar, sebelum solat subuh. Begitu Baik, saya rasa itu soalan terakhir. Tak ada soalan lain. Kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini dapatlah ubah diri kita daripada baik kepada lebih baik lagi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umr, wassihatan fil jasad, wasi'atan fil rizq, taubatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa'afan al-hisab, amanan min al-adhab, nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.